terdengar suara halus gemesik bersama dengan hujan renyai. Abang Gani jadi serba salah. Mungkin ada orang lalu yang betul-betul nak tumpang berteduh dari hujan. Abang Gani beranikan diri. Perlahan-lahan dia bangun dan melangkah dengan berhati-hati ke pintu. Kemudian perlahan-lahan Abang Gani buka pintu tu. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni dia tambahkan rezeki dan dia permudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi cerita misteri kontena merah dari nukilan Abang Gani. Kisah ni jadi masa Abang Gani berkelana seorang diri di taman perumahan baru dan terjumpa sebuah kontena merah di pinggir jalan. Disebabkan perasaan ingin tahu membuat-buat dalam diri, Abang Gani pun pergi periksa kontena itu. Hinggalah nak tahu cerita ni macam mana, tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kontena warna merah tua tu rasanya dah lama dekat situ. Mungkin ditinggalkan oleh pemaju lepas taman perumahan 8 fasa ni siap dibina. Walaupun letaknya di pinggir jalan utama, namun agak tersorok dengan pokok-pokok renek dan semak samun. Di sekitarnya berselerakan dengan kayu-kayu reput yang setengahnya masih ada paku-paku karat berceracak. Ada sedikit timbunan pasir dan batu bata. Di belakangnya pula ada sedikit hutan yang agak tebal. Setiap kali lalu jalan tu, Abang Gani mesti perlahankan kenderaan. Perhati kontena merah berukuran 10 kali 20 kaki tu. Macam ada satu tarikan pada kontena usang tu. Namun setiap kali pandang, bulu romanya terasa meremang. Abang Gani heran, kenapa tempat tu macam terbiar je. Pekerja yang potong rumput tepi-tepi jalan pun tak pernah usik tempat tu, padahal kedudukannya tepi jalan dan tak ada yang kutip sisa besi dekat situ. Kalau dekat tempat lain mesti rabak kontena tu dikerjakan pengutip besi buruk. Sejak Abang Gani berhijrah ke taman perumahan ni, dia tidur dalam kereta je sebab belum mampu sewa rumah. Disebabkan taman ni dekat dengan kawasan perindustrian, jadi rumah sewa dekat sini agak mahal sikit. Sekitar 500 hingga 600 sebulan. Deposit sampai RM2,000. Itu pun kalau ada yang kosong. Biasanya memang susah. Banyak disewakan pada pendatang asing, terutama dari Bangladesh atau Myanmar. Memang ada saudara Abang Gani yang tinggal dekat sini. Dia kurang selesa lah nak menumpang dengan ruang rumah yang agak sempit dan anak-anaknya yang ramai. Jadi Abang Gani pilih untuk tidur dalam kereta je. Bujang sebatang kara macam Abang Gani ni tak kisah sangat. Namun hari-hari berlalu membuatkan Abang Gani semakin tertarik pada kontena merah tu. Kedudukannya ternaung dengan pokok besar menjadikan suasana agak sejuk dan nyaman. Suatu hari Abang Gani intai dalam kontena merah tu ikut jaring-jaring bahagian depan dekat pintu. Dalam kontena tu ada sehelai tikar, tilam saiz bujang yang nipis dan agak usang, sebiji bantal yang entah apa warna asalnya, nampak kelabu dan berkulat je. Ada termos air panas, cawan dan pinggan plastik. Ada sebuah beg pakaian yang dibuat dari kulit dan sebuah peti kayu. Dekat bahagian ujung kepala ada sebuah almari kayu setinggi hampir 6 kaki. Cuma nampak bahagian tepi je sebab bahagian depan almari tu ditutup dengan kain hitam yang labuh sampai ke bawah. Rupanya ada orang tinggal dalam kontena ni. Pintunya dikunci dengan mangga digital. Bila tahu kontena tu berpenghuni, Abang Gani mula putus asa. Terpaksalah batalkan niatnya untuk menginap dekat situ. Sebelum tinggalkan tempat tu, Abang Gani tinjau kawasan sekitar kontena tu. Dekat belakang kontena tu ada longkang besar yang agak dalam. Ada lantai kayu yang tutup sikit longkang tu dan ada sebuah tong drum besar berwarna biru. Abang Gani jenguk dalam tong drum tu.
ada air separuh dan gayung mandi. Mungkin tempat mandi. Lepas longkang tu pula, naik tebing sikit ada hutan kecil, tapi pokoknya besar-besar, agak redup dan menggerunkan. Apatah lagi waktu tu dah dekat waktu maghrib. Baru je Abang Gani nak melangkah pergi dekat kereta dia semula, tiba-tiba dia terdengar macam ada sesuatu bergegar dari dalam kontena. Abang Gani pun mengintai semula. Berderau darah Abang Gani. Bulu roma terus meremang bila nampak almari yang diselimut dengan kain hitam tu bergegar kuat macam ada orang yang guncang. Tapi tak ada sesiapa dalam kontena tu. Abang Gani terpaku. Almari tu terus bergoyang-goyang sampai kain hitam tu jatuh ke lantai. Tiba-tiba terdengar suara mengerang dan merintih sayu je dari dalam almari. Tolong aku. Lepaskan aku. Nak gugur jantung Abang Gani. Badan terasa kaku. Pintu almari tu bergerak-gerak macam ada sesuatu yang cuba buka dari dalam tu. Tolong lepaskan aku, Kamel. Aku janji akan patuh padamu. Aku janji tak akan ganggu manusia lagi. Aku akan ikut katamu. Tolonglah, lepaskan aku, Kamel. Kamel macam pernah dengar nama tu. Macam kenal. Dalam suasana cemas tu, Abang Gani cuba ingat sesuatu. Kamel. Almari tu terus bergoyang-goyang dan tiba-tiba berhenti. Suara mengerang tu pun terus senyap. Tak lama kemudian, ada sebuah motosikal menghala ke situ. Abang Gani segera toleh dan nampak seorang lelaki tua menunggang motosikal Honda Cup dengan sebuah peti fiber dekat belakangnya. Dia buka topi keledar dan tersengih pandang Abang Gani. Orangnya berkulit putih dengan mata sepet ala Chinese look, berseluar pendek tebal yang ada poket kiri kanan dekat bahagian peha dan pakai baju kemeja putih yang lusuh. Lelaki tua tu bersuara, "Hang jumpa siapa dekat dalam tu?" Pak Kamel, saya saja tengok-tengok kontena ni. Ingatkan kosong, nak tumpang berteduh dekat sini. Tapi nampaknya ada orang tinggal dekat sini. Habis tu, lah ni hang tidur dekat mana?" "Tidur dalam kereta je." "Boleh tidur? Tak lenguh ke?" "Maunya tak, macam nak patah pinggang." "Awak tak cari rumah sewa?" "Sambil mencari lah ni, tapi bukan senang nak dapat rumah sewa sekarang. Kalau ada pun mahal. Deposit pun dah RM2,000. Pak Kamil buka ikatan tali getah yang ikat sebuah peti di belakang motornya. Matahari dah hampir tenggelam. Hutan dekat belakang kontena tu pun dah nampak kelam. Dari atas tebing hujung jalan, kelihatan seorang lelaki separuh umur berjalan terhuyung hayang, bernyanyi turun tebing sambil pegang botol berbentuk lepeh yang masih ada sedikit air perang. Rasanya dia nyanyi lagu Hindi dari filem Bobby. Tiba-tiba dia tersalah langkah dan tersembam ke dalam longkang. Si Gopal tu bila jumpa aku selalu minta RM2, RM5, cakap nak makan. Bila bagi duit, dia bantainya mabuk sampai tak ingat dunia. Tapi dia baik dan rajin, suka tolong orang. Minta tolong apa pun dia akan buat. Upahnya RM2-3 je. Tapi walaupun macam tu, dia cuma dengan dunia dia je. Tak pernah iri hati dekat orang, tak pernah mengumpat hal orang. Kemudian Pak Kamil angkat peti dari atas motor dan bawa ke pintu kontena. Sampai dekat pintu, Pak Kamil letak peti dan pusing nombor-nombor pada mangga digital. Sekejap je, kunci pun terbuka. Terlopong Abang Gani dan bersuara, "Jadi kontena ni Pak Kamil punya? Hang tak tahu lagi ke? Store ni aku buat singgah kadang-kadang je. Tempat packing minyak angin dan ubat gatal. Kadang-kadang lepas balik berniaga, kalau rasa malas nak balik, aku tidur sini je. Jomlah masuk." Abang Gani teragak-agak nak masuk sambil jeling ke arah almari tadi. "Awak hang takut ke?" "Tak apa, dia tak boleh buat apa. Aku dah kunci dia dalam tu. Tidur sinilah malam ni. Daripada tidur dalam kereta, baik temankan aku dekat sini. Ada juga teman berbual sementara nak lena." Boleh juga, tapi saya nak mandi dulu. Nanti lepas mandi saya datang." "Hang selalu mandi dekat mana?" "Dekat kedai Amoy nombor tu. Kadang-kadang dekat Petronas. Tu belakang tu ada tempat mandi. Dalam tong biru tu ada air dan cebok. Hang mandi dekat sini je lah lain kali. Tapi kalau nak berak, kena pergi Petronas lah. Tak boleh lepas dalam longkang. Nanti mengamuk pula tuan-tuan kedai tepi jalan ni." Abang Gani hanya tersenyum je. Mana mungkin nak lepaskan hajat besar dalam longkang tepi jalan tu. Kalau setakat kencing bolehlah. Tu pun kalau tak hujan, mau hancing juga baunya. Pak Kamil adalah orang terawal Abang Gani kenal sejak berhijrah ke situ. Pertama kali jumpa, nampak macam orang kurang sioman atau gelandangan. Perwatakan yang selekeh, selalu berseluar pendek dengan kemeja lusuh yang tu itu juga. Abang Gani ingat kerja dia mungkin kutip tin bekas minuman atau cari besi-besi buruk. Tapi sangkaannya meleset. Bila kenal lebih dekat lagi, ternyata Pak Kamil adalah seorang yang hebat. Berpendidikan sekolah Inggeris dan pernah mengarang novel dalam
bahasa Inggeris, menguasai sedikit bahasa Itali, Spanyol dan Mandarin. Pernah belajar pondok, mengkaji kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kalau ilmu tak seberapa, jangan cuba berdebat hal agama dengan dia. Anak-anaknya lulusan universiti dengan kejayaan yang bagus. Rumahnya dekat Tasik Gulugu, agak besar. Ada beberapa kenderaan separa mewah. Namun sejak isterinya meninggal, dia lebih selesa hidup dengan dunianya sekarang. Buat minyak angin, minyak urut dan ubat gatal dengan ramuannya sendiri. Ubatnya memang mujarab. Ada seorang kawan yang terkena penyakit sopak, gatal seluruh badan sampai ke kepala. Walaupun dah puas cuba ubatan moden dan habis beribu ringgit jumpa pakar kulit, tapi tetap tak pulih. Namun lepas sebulan cuba ubat Pak Kamil, segala gatal hilang dan pulih sepenuhnya. Sejak tu Abang Ani belajar satu perkara: jangan menilai orang hanya dengan melihat penampilan luarannya. Sekitar pukul 9 malam, Abang Ani ke tempat Pak Kamil. Kontena merah itulah. Pak Kamil seronok sambut kedatangan Abang Ani. Abang Ani cuma bawa sehelai selimut. Barang-barang lain dia tinggal dalam bonet kereta je. Bila Abang Ani masuk, Pak Kamil terus ambil tilam nipis belakang pintu, lalu bentangkan di sebelah tilamnya. Maaflah berpeta sikit, kata Pak Kamil. Ni pun dah syukur. Tak kisah banyak peta atau tak, asalkan boleh lapik belakang, jawab Abang Ani sambil letakkan selimut dekat hujung tilam bahagian kepala. Pak Kamil segera buka termos air panas dan bancuh 2 gelas kopi instan. Pak Kamil bersuara, sebenarnya bukan kita berdua je dekat sini. Ramai, tapi yang hang boleh nampak sekarang cuma aku je. Bukan manusia je yang Allah cipta di alam ini. Wati wal ard minal jinnati wan nas. Wati wal ard minal jinnati wan nas. Langit dan bumi, jin dan manusia. Tu tepi-tepi dinding, dekat pintu, dekat bumbung, mereka tengah perhatikan kita. Dengar kita bersembang. Janganlah bergurau macam ni Pak Kamil. Hang takut apa? Depa pun makhluk macam kita. Cuma mereka diciptakan lebih awal dari kita, bangsa manusia. Dalam sehari ada 24 jam. Ada 1444 minit. Nanti lepas jam 12, bumbung kontena ni akan terbuka. Kalau belum lena, hang akan nampak macam-macam berterbangan di langit. Yang hitam, yang putih, yang tak ada kepala, yang mengilai, yang merintih, yang lidah panjang sedepa. Semua ada. Ada yang akan hinggap atas bumbung atau masuk terus dalam ni. Abang Ani mula menggigil dan berhajat nak keluar, tidur dalam kereta je. Tapi Pak Kamil tahan. Hang nak pergi mana? Dalam kereta hang tu pun ada, kata Pak Kamil. Abang Ani tak jadi keluar dan duduk semula. Pak Kamil pun terus bercerita. Walaupun dalam hati Abang Ani dah rasa seram sangat. Malam terus berlalu. Jalan yang menghubungkan kawasan perumahan dengan jalan utama tu pun dah semakin sunyi. Tak ada lagi kenderaan yang lalu lalang. Dari hutan belakang kontena terdengar suara cengkerik dan burung hantu. Tiba-tiba terdengar macam suara orang merintih dari hutan belakang. Suara tu bergerak semakin dekat dan berhenti dekat pintu. Abang Ani mula menggigil, tapi Pak Kamil buat tak tahu je sambil hirup sisa kopi lalu rebahkan badan. Tidurlah, jangan dilayan mereka tu. Kalau dilayan sampai cerah kau tak boleh tidur, kata Pak Kamil terus pejamkan mata. Abang Ani terkebil-kebil pandang sekitar. Suara tangisan dekat luar depan pintu tu semakin menjadi-jadi. Bulu roma terus meremang, kepala terasa kembang. Tiba-tiba almari tadi bergoyang lagi. Abang Ani cuba kejut Pak Kamil yang dah berdengkur, tapi Pak Kamil tidur mati. Tiba-tiba dari celah antara daun pintu almari kelihatan sesuatu yang lepeh berwarna merah pekat menjula keluar. Semakin lama semakin panjang. Dalam samar cahaya lilin dekat ujung kaki, benda tu semakin memanjang sampai nak sentuh muka Abang Ani. Tak pasti benda apa tu dalam samar cahaya lilin. Dalam keadaan terketar, Abang Ani cari leta tepi tilam dan nyalakan. Benda lepeh tu mula nampak jelas. Ada titisan darah pekat yang menitik. Ya Allah, lidah. Lidah tu semakin memanjang sampai belit leher Abang Ani. Terasa titisan darah segar membasahi dada. Abang Ani mula rasa sesak nafas dan termengah-mengah. Dia cuba cengkam dan tarik lidah tu, tapi belitannya semakin kuat dan kemas. Tiba-tiba terdengar suara ketawa garau dari dalam almari.
Di segenap ruang dalam kontena, tepi-tepi dinding dan bumbung penuh dengan makhluk-makhluk hitam berwajah hodoh tengah pandang Abang Ani macam tengok pertarungan di tengah gelanggang. Dengan suara ketawa dan sorak, tengok Abang Ani yang kelemasan. Dari luar, kedengaran deru angin yang kuat seakan berpusar mengelilingi kontena sampai bergegar dan bergoyang. Dalam keadaan panik, Abang Ani cuba bersuara panggil Pak Kamil dekat sebelah, tapi suara tersekat dekat kerongkong. Belitan lidah tu semakin kuat. Abang Ani semakin lemah, hanya mampu berdoa dan baca ayat kursi dalam hati, tapi bacaannya berterabur. Kepala terasa pening dan pandangan semakin kabur. Ruang kontena yang disinari cahaya lilin semakin kelam. Suara ketawa dari dalam almari dan sorakan dari makhluk-makhluk hitam di segenap ruang terdengar semakin sayup. Abang Ani cuba bergerak nak kejutkan Pak Kamil, tapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, bagaikan dapat kekuatan tenaga dalam, Abang Ani beristighfar dalam hati. Dia cengkam belitan lidah tu dengan kedua belah tangan dan terus sentap sekuat hati. Akhirnya, lidah panjang yang diselaputi darah pekat tu terputus dari dalam almari dan terdengar suara raungan yang bergema. Almari tu bergegar dengan kuat. Abang Ani terus tak sedar apa-apa lagi sampai terasa badan dia digoyang-goyang. Sinaran cahaya terang menyimbah ke wajah. Perlahan Abang Ani buka mata. Pak Kamil tengah suluh muka dengan lampu picit sambil pandang Abang Ani dengan wajah kebingungan. Abang Ani bangun dan terus duduk dengan badan yang berpeluh-peluh. Pak Kamil pegang hujung sehelai selendang sutera warna merah hati. Sebelah lagi hujung selendang tu terbelit dekat leher Abang Ani. Mana datang selendang ni? Macam mana boleh terbelit dekat tengkuk hang? Tanya Pak Kamil. Abang Ani yang masih terkejut tak mampu jawab apa-apa. Pak Kamil segera buka belitan selendang dari leher Abang Ani sambil mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Suasana mula tenang, sunyi. Lembaga-lembaga yang berkeliling dekat tepi-tepi dinding kontena tadi dah gaib. Deru angin mula berangsur lembut. Keadaan kembali sunyi. Hang tak apa-apa ke? Abang Ani cuma menggeling dan beristighfar beberapa kali. Mana datang selendang ni? Dengan lemah, Abang Ani tunjuk ke arah almari tu. Pak Kamil terus bangun menghadap almari dan baca sesuatu. Habis je baca, dia terus tepuk pintu almari tu 3 kali. Bam, bam, bam. Jangan kacau dia tetamu aku, kawan aku, kata Pak Kamil. Terdengar suara mengeruh dari dalam almari tu. Aku bagi amaran jangan kacau dia lagi. Kalau tak aku buang kau ke laut. Almari tu bergegar-gegar dan akhirnya terdiam kaku. Tiba-tiba dari hutan belakang kedengaran suara tangisan merintih sayu semakin menjauh dan akhirnya senyap. Pak Kamil ambil air dalam gayung biru, baca sesuatu dan tiup ke dalam air tu. Air tu nampak macam berasap nipis. Kemudian sama-sama kelihatan dari permukaan air tu ada bayangan beberapa wanita berpakaian serba putih. Lidahnya panjang terjulur keluar, matanya merah menyala. Pak Kamil kacau air dengan jari telunjuk dan bayangan wanita tu terus hilang. Lepas tu Pak Kamil renjis muka Abang Ani. Abang Ani macam tersedar dari mimpi. Pak Kamil bersuara, mereka cuma nak bergurau, nak berkenalan dengan hang, tapi gurauan mereka memang kasar. Dah lah, pergi tidur. Jangan dilayan sangat. Semua ni mainan jin. Aku dah kunci. Tidurlah. Pak Kamil segera rebahkan badan. Abang Ani masih kebingungan. Macam mana nak lelapkan mata dalam keadaan macam ni? Macam mana kalau lidah puaka tadi serang lagi? Abang Ani tengok jam dekat telefon bimbit. Dah pukul 11.45 malam. Lagi 15 minit tengah malam. Kata Pak Kamil, tepat pukul 12 malam bumbung kontena ni akan terbuka. Betul ke? Tapi macam mana caranya dia terbuka? Sedangkan kontena ni dibuat dari besi. Kalau nak buka mesti kena guna alat khas. Mungkin juga bumbung kontena besi ni terbuka bukan dalam erti kata sebenarnya, tapi jin yang meresap melalui sulur darah manusia dan mengawal fungsi otak hingga menampakkan bumbung ni seolah-olah terbuka. Namun Abang Ani masih menanti dalam debar. Masih belum dapat menyambung lena dia lagi. 11.58, 11.59, pukul 12 malam. Sepi je, tak ada apa-apa yang berlaku. Abang Ani terus menunggu dan semakin resah. Suasana semakin sunyi hinggalah kedengaran macam bunyi ranting kecil jatuh atas bumbung kontena. Hujan renyai mula turun. Akhirnya kelopak mata Abang Ani mula terasa berat. Tiba-tiba dalam keadaan separuh mamai, Abang Ani terdengar suara ketawa di sekeliling kontena, macam suara perempuan bersama dengan bunyi hujan renyai yang merembas dekat dinding kontena.
Abang Ani terus bangun, duduk. Buat pula dah, kata Abang Ani. Tiba-tiba pintu kontena diketuk bertalu-talu. Abang Ani abaikan je. Suara Hilal ketawa semakin menjadi-jadi. Ketukan di pintu pula semakin bertalu-talu. Abang Ani pandang Pak Kamil yang dah berdengkur. Mungkin dia tak dengar ataupun dah tak ambil peduli pasal benda macam tu lagi. Abang, bukalah pintu. Kami cuma nak tumpang berteduh sebentar. Hujan dekat luar ni. Terdengar suara halus gemesik bersama dengan hujan renyai. Abang Ani jadi serba salah. Mungkin ada orang lalu yang betul-betul nak tumpang berteduh dari hujan. Abang Ani beranikan diri. Perlahan-lahan dia bangun dan melangkah dengan berhati-hati ke pintu. Kemudian perlahan-lahan Abang Ani buka pintu tu. Allahu Akbar. Beberapa makhluk seakan wanita berpakaian serba putih dengan wajah hitam tengah menyeringai dan jelikan lidah yang panjang sedepa sambil mendepakan tangan ke arah Abang Ani. Allahu Akbar. Abang Ani tutup balik pintu dengan nafas tercungap-cungap. Suara-suara dari luar pintu dan hutan dekat belakang kontena bersama dengan hujan renyai semakin kuat. Dengan penuh debaran, Abang Ani mengintai ikut lubang kecil tepi pintu. Lembaga-lembaga tadi tak kelihatan. Sesekali kilat memancar. Memang sah, kelibat beberapa wanita berlidah panjang tadi tak kelihatan lagi. Abang Ani tarik nafas lega sambil toleh ke arah Pak Kamil. Tapi Pak Kamil tak ada. Tadi dia baring atas tilam. Kemana dia pergi pula? Bila masa pula dia keluar? Dalam hujan dan sejuk malam, mana mungkin Pak Kamil keluar senyap-senyap. Tiba-tiba kilat memancar lagi bersama bunyi guruh yang agak kuat. Terdengar seakan bunyi jeritan dari luar pintu. Abang Ani terpinga-pinga dan segera mengintai keluar ikut lubang tadi. Kelihatan sesosok tubuh tengah berdiri membelakangi pintu. Pak Kamil. Cepat-cepat Abang Ani buka pintu. Tapi sebaik pintu terbuka, kelibat Pak Kamil terus gaib. Abang Ani semakin bingung. Tiba-tiba terdengar suara dengkuran yang agak keras dari dalam, dan bila Abang Ani toleh, Pak Kamil tengah tidur nyenyak atas tilam dia. Dari gayanya seolah-olah Pak Kamil tak bergerak pergi ke mana-mana. Abang Ani hanya beristighfar beberapa kali. Perlahan-lahan dia ke tempat tidur sebelah Pak Kamil, rebahkan badan dengan degupan jantung yang masih kencang. Suara-suara merintih dari luar kedengaran lagi di sekeliling kontena, hinggalah suara tu tenggelam sebab hujan semakin lebat. Abang Ani tak pasti pukul berapa dia terlelap malam tu, hinggalah dikejutkan oleh Pak Kamil keesokan paginya sekitar pukul 8 pagi. Macam mana? Boleh tidur ke semalam? Tanya Pak Kamil yang kelihatan dah pun mandi dan berpakaian agak kemas. Hujan-hujan memang sedap tidur kan? Tu ada roti telur dengan teh tarik aku beli untuk hang. Makanlah. Aku dah makan dekat kedai tadi. Abang Ani bangun, kemas tilam dan keluar ke belakang kontena untuk basuh muka. Lepas tu dia bersarapan. Pak Kamil bersuara. Baguslah kalau boleh lena tanpa gangguan semalam. Tapi aku tak berapa nak lena sangat. Jenuh juga nak halau puak-puak lidah panjang tu semalam. Nak tersembuh Aitis dengar kata-kata Pak Kamil tu. Halau puak lidah panjang. Jadi betul lah Pak Kamil yang berdiri dekat luar dalam hujan semalam. Tapi masa bila dia keluar? Dan masa bila dia masuk tidur semula tanpa Abang Ani sedar? Padahal Abang Ani yang berjaga semalaman. Pak Kamil tersenyum tengok Abang Ani yang kebingungan. Dah lah, jangan fikir sangat semua tu. Biasa je tu. Nanti dah duduk sini lama-lama, hang tahulah. Makanlah. Ni aku nak kena pergi Alustar nak hantar ubat dekat kawan dekat sana. Mungkin 2-3 hari juga kot. Hang duduklah, jaga istana kita ni. Kalau nak keluar, jangan lupa kunci pintu. Pak Kamil pergi naik motor ke? Taklah, dengan kawan. Hang tolong hantar aku dekat Petronas. Nanti kawan mai ambil aku. Dan yang penting, jangan sesekali hang buka pintu almari tu. Walau apa terjadi sekalipun, jangan buka. Tapi rasanya memang tak akan dapat buka. Almari tu tak berkunci, tapi berkunci. Dah jom hantar aku. Kawan dah tunggu kot. Abang Ani betul-betul bingung fikir pesanan Pak Kamil tu. Tak berkunci, tapi berkunci. Memang pelik. Lepas hantar Pak Kamil dekat Petronas, Abang Ani berlega-lega sekitar pekan dekat kawasan taman perumahan tu. Ronda-ronda ke pasar pagi, tengok pakaian bandar dan beli tembakau timbang dengan daun rokok. Tiba-tiba, Abang Ani disapa oleh seorang kawan bernama Halim yang bekerja sebagai pengawal di sebuah kilang. Tak kerja ke hari ni? Shift malam, baru balik dah ni. Hang duduk kontena merah tu ke? Dengan Pak Kamil? Ya. Wah, berani hang no. Takut apa? Pak Kamil ada. Masa dia ada tak apalah. Time dia pergi mana-mana, tinggal hang tidur seorang. Kenapa? Hang tahu, dulu aku pernah juga duduk situ masa bergaduh dengan bini aku. Masa tu Pak Kamil tak ada. 3 malam jugalah. Malam ketiga, aku lari tengah malam. Kenapa? Aku lebih reda tidur atas kubur dari tidur dekat kontena tu. Abang Ani cuba tanya lebih lanjut lagi, tapi Halim cuma cakap,
Nanti hang tahulah. Malam tu lepas isyak, Abang Ani duduk santai-santai je dalam kontena sambil layan YouTube. Malas nak keluar sebab hujan renyai. Lagipun dia dah makan dekat kedai tadi. Masa tengah layan YouTube tu, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil dari luar. Ayah, ayah. Abang Ani cuba dengar betul-betul. Ayah. Kemudian Abang Ani bangun dan terus buka pintu. Seorang gadis remaja berbaju kurung tengah berdiri depan pintu. Dia sandang beg kecil dan bawa satu bungkusan beg plastik. Dia tersenyum pandang Abang Ani dan langsung tak menunjukkan reaksi terkejut. Ayah ada? Maksud adik Pak Kamil ke? Ya, Pak Kamil kat Alustar. Katanya 2-3 hari lagi baru balik. Oh, ingatkan dia ada. Saya bawa sikit makanan untuk ayah. Ain datang tumpang kawan tadi. Ayah pula tak ada. Kawan pun dah balik. Terpaksalah Ain tidur sini malam ni. Tidur sini? Boleh kan? Tapi kenapa? Ini kan tempat ayah saya. Takkan nak suruh saya balik jalan kaki malam-malam ni? Hujan lagi. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Kita tunggu di part seterusnya. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.